Tuan-tuan dan puan-puan, ramai yang minta saya ulas mengenai Ukraine dan juga Rusia, ketegangan yang sedang berlaku antara Ukraine dan Rusia. Tapi kalau nak stream betul-betul dia panjang. Dia adalah tajuk yang sangat panjang. Tapi ramai saya tengok posting di YouTube dan juga di Facebook minta. Tapi saya ambil hari lah, kerana kita tak boleh bercakap mengenai hubungan kedua-dua negara tanpa berpatah balik kepada persepadanan era komunis dan era pro-barat demokrasi pada Perang Dunia 1945. Kita tak boleh balik kepada kejatuhan Glasnost dan Perestroika di Rusia pada 1987 dan jatuhnya Empire Blok Timur dalam seperti lagu Wind of Change pada tahun 87 di Berlin. Kita tak boleh bercakap tentang isu ini tanpa memahami perpecahan USSR yang menjatuhkan kesatuan Soviet dan membentuk Rusia sahaja, serta berbelas-belas negara merdeka yang baru, termasuk negara-negara merdeka Islam dan negara merdeka bukan Islam, seperti Latvia, Georgia, dan salah satu negara yang dimerdekakan adalah Ukraine. Ada sidang yang baru, sidang media 2 jam, ada sidang tertutup 2 jam antara Vladimir Putin dan juga Joe Biden yang dijalankan secara maya selama 2 jam, walaupun visual yang disiarkan di semua media antarabangsa adalah visual senyap selama 10 saat bagi membuktikan kedua-dua presiden ketua negara yang paling berpengaruh di dunia ini telah mengadakan hubungan dialog yang panjang secara maya. Tapi masih tidak matang untuk kita katakan apakah kesimpulan yang diperolehi dalam dialog tertutup yang dirahsiakan. Cuma jurucakap Rumah Putih mengatakan bahawa Rusia telah memberi jaminan dia tidak akan melancarkan sebarang perang yang boleh melanggar kedaulatan Ukraine. Walaupun secara fizikalnya sejak sebulan yang lalu Rusia telah menggerakkan angkatan perang darat dan juga ketumbukan infanterinya ke sempadan Ukraine secara besar-besaran. Tapi Presiden Putin memberi jaminan kepada Biden bahawa tiada serangan akan dilakukan dan mereka menghormati kemerdekaan Ukraine. Biden tidak dapat memberi jaminan kepada tuntutan Rusia yang paling besar, iaitu Moskow mahukan Biden menggunakan kuasa Amerikanya yang menjadi paling berpengaruh di NATO. NATO adalah Pakatan Pertahanan Atlantik Utara yang membabitkan Amerika dan negara-negara pro-barat yang berada di Eropah yang menyiapkan armada atau pasukan perang bagi menghadapi Rusia di Eropah. Jadi oleh kerana Ukraine telah memohon untuk menjadi sebahagian daripada Pakatan NATO, Rusia berasa sangat bimbang kerana apabila Ukraine menjadi anggota Pakatan NATO, berarti Ukraine akan membenarkan buminya menjadi bumi yang terbabit dengan institusi keselamatan NATO. Berarti NATO boleh menempatkan peluru berpandu, NATO boleh menempatkan kamp tentera, NATO boleh menempatkan lapangan terbang di sempadan antara Ukraine dengan Rusia. Jadi Rusia berasa bimbang dan mendesak Amerika untuk mendesak kesatuan Eropah dan juga NATO untuk tidak menerima Ukraine. Tapi kata Joe Biden, menerusi jurucakapnya dalam sidang selama 2 jam, Biden mengatakan beliau tidak dapat melaksanakan tanggungjawab tersebut. Kerana saudara pun tahu, selepas tahun 2000-an, pengaruh Amerika ke atas Eropah telah melemah dengan teruk. Eropah sangat menghormati Amerika kerana Perang Dunia Kedua. Negara-negara seperti Perancis, Belgium, Poland terhutang budi kepada Amerika kerana kehadiran Amerika sebagai tentera bersekutulah yang menewaskan Nazi ketika Nazi telah pun menawan sepenuhnya Perancis, Nazi telah menawan sepenuhnya Austria dan Nazi telah menawan sepenuhnya Belgium. Apabila Amerika datang dan menghantar bantuan dan memerdekakan Perancis, itulah yang saudara lihat patung Liberty tu, yang patung Liberty besar di New York tu, adalah patung yang dibina di Perancis dan dihantar di Amerika sebagai tanda persahabatan dan rasa terima kasih rakyat Perancis kerana tentera bersekutu yang dipimpin Amerika yang saudara lihat dalam The D-Day, Normandy War, yang saudara selalu lihat The D-Day, Normandy War, di mana kita lihat perang Saving Private Ryan, World War perang tu, di mana kapal datang ke pantai Normandy dan kemudian berlaku perang yang sangat besar, di mana berpuluh-puluh ribu tentera Amerika terkorban dalam memulakan operasi menduduki Eropah melalui jalan darat. Ketika itu England dibedil dengan teruk dan hampir saja diserang, tapi kehadiran Amerika yang pada waktu itu enggan menyertai perang
Amerika enggan menyertai Perang Dunia Kedua yang bermula pada tahun 1941 kerana dia baru pulih daripada recession kerana Amerika mengalami the Great Depression ataupun kemiskinan ekonomi yang sangat dahsyat daripada tahun 29 hingga tahun 34. Jadi apabila Amerika baru saja nak mula berkembang semula daripada kelumpuhan dan kemiskinan ekonomi yang sangat teruk, Amerika enggan menyertai Perang Dunia Kedua. Kecuali apabila Jepun menyerang Pearl Harbor. Itu yang memulakan perang. Apabila Jepun menyerang Pearl Harbor pada 1941, Amerika terlibat dengan perang kerana Jepun menjadi sebahagian daripada sekutu Jerman. Jadi itu yang membawa Amerika mengisytiharkan perang ke atas Jepun dengan menghantar armada lautnya yang terkenal sebagai Battle of Midway, filem yang saudara tonton, sejarah yang saudara baca, Battle of Midway, di lautan Pasifik, yang terkenal dengan juruterbang kamikaze Jepun dan terkenal juga dengan simbol tentera Amerika memacakkan bendera di puncak Okinawa, dan kemudian disusuli dengan dua pengeboman terbesar bom nuklear pada 1945 yang dijatuhkan di Hiroshima dan di Nagasaki, yang menyebabkan Jepun menyerah kalah. Jadi streamnya akan panjang kalau saudara nak faham betul krisisnya. Tapi yang pendek krisisnya adalah Rusia memberi ugutan kepada Ukraine untuk tidak menjadi sebahagian daripada sekutu NATO yang membenarkan NATO, iaitu musuh ketatnya yang pro-Amerika, menempatkan kem tentera, peluru berpandu, jet pejuang, kekuatan armada udara dan armada laut di Ukraine yang mendedahkan Rusia pada bahaya serangan jarak dekat. Untuk pengetahuan saudara, untuk masa sekarang, Amerika perlu melancarkan peluru berpandu yang panjangnya sekitar 1,500 ke 5,000 km sekiranya ingin menyerang Rusia dengan menggunakan peluru pandu jarak jauh, ataupun melancarkan peluru pandu jarak dekat daripada kapal laut Amerika. Kalau daripada NATO jaraknya lebih dekat, tetapi Rusia akan terdedah dengan lebih teruk sekiranya Ukraine menjadi pelantar ataupun menjadi platform ketenteraan NATO untuk menyerang Rusia pada bila-bila masa. Itu yang menjadikan Rusia marah. Yang kedua juga, saudara harus ingat bahawa ketika Kesatuan Soviet dibentuk dan Ukraine menjadi sebahagian daripada Kesatuan Soviet Rusia, USSR, sebelum kejatuhan Rusia, di mana Rusia memerdekakan Ukraine dan juga negara-negara seperti Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan antara tahun 1991 hingga 1994 ni. Dia juga memerdekakan Latvia, memerdekakan Georgia pada tahun yang sama, iaitu sekitar 1991-1994, kerana ekonomi dia dah mudun, pengaruh ketenteraannya dah lemah apabila dia jatuh pada 1987. Kedudukan Ukraine adalah sebagai pelabuhan kapal selam yang terbesar milik Rusia. Jadi Rusia pada ketika awal dia memerdekakan Ukraine pada sekitar tahun 1991-1994, dia ada perjanjian di mana dia masih boleh menggunakan tanah air Ukraine yang merdeka kerana di sana adalah pelabuhan angkatan lautnya yang paling besar. Tapi apabila masa berlalu dan menjelang 2 dekad Ukraine merdeka, Ukraine mula memilih untuk tidak mendekatkan diri dengan Rusia kerana potensinya untuk berkembang secara ekonomi adalah perlahan. Maka Ukraine mengalih haluan dengan bersahabat dengan negara-negara barat pro-Amerika untuk menjalankan perniagaan dan mempunyai hubungan diplomatik yang lebih baik. Dan ini telah meletakkan Rusia dalam keadaan yang gelisah. Jadi kalau orang tanya dekat saya, itulah yang latest dalam dialog 2 jam antara Joe Biden dan juga Presiden Vladimir Putin seperti mana yang dilaporkan. Moskow tidak mengeluarkan kenyataan, Kremlin tidak mengeluarkan sebarang bentuk kenyataan. Yang keluar hanyalah White House saja mengeluarkan kenyataan bahawa Rusia telah memberikan jaminan kepada Presiden Joe Biden bahawa dia tidak akan menyerang kedaulatan kemerdekaan Ukraine. Sama juga, Amerika telah memberi kata dua bahawa dia tidak boleh menggunakan pengaruhnya untuk menghalang NATO daripada menerima Ukraine sebagai sebahagian daripada keanggotaan. Jadi menurut Amerika, terpulanglah kepada NATO, kepada negara-negara besar seperti Perancis, Jerman, United Kingdom, Sweden, Switzerland ni semua untuk melihat bagaimana mereka hendak melihat kedudukan Ukraine sebagai rakan baru bekas sebuah negara komunis, bekas sebuah negara Soviet Union, untuk diterima di dalam masyarakat Eropah. Jadi Amerika kata dia tak ada say. Dan saudara pun tahu bahawa selepas saja naiknya Presiden Emmanuel Macron, beliau mengabaikan langsung sejarah bahawa Perancis pernah terhutang budi pada Amerika. Kerana Perancis berfikir bahawa sekiranya mereka kekal dengan perasaan terhutang budi kepada Amerika kerana Amerika telah memerdekakan Perancis daripada penjajahan Nazi dalam waktu yang panjang, agak sukar bagi Perancis menjadi sebuah negara yang mandiri dan mempunyai pendirian.
Dan agak sukar bagi Perancis untuk bertahan lebih daripada setengah dekad di bawah telunjuk Amerika walaupun terhutang budi kerana Amerika telah memerdekakan Perancis pada tahun 1945 dalam perang yang luar biasa yang akhirnya membahagikan Jerman pada dua bahagian, iaitu Berlin dan juga Jerman Timur dan Jerman Barat melalui tembok Berlin.